Saudara, antara fokus negeri di bawah bayu pembinaan kompleks bersepadu orang kurang upaya OKU dan warga emas diteruskan. Bersama Muhammad Dia Sahla di Kota Kinabalu. Dia, teruskan. Baik, terima kasih Nurul. Lebih 107 juta ringgit peruntukan diluluskan kerajaan negeri bagi meneruskan projek pembinaan kompleks bersepadu orang kurang upaya OKU dan warga emas di Sandakan. Kompleks tersebut turut bakal dilengkapi taman didikan kanak-kanak kurang upaya serta kompleks latihan OKU. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata peruntukan tersebut akan disalurkan menerusi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah bagi memastikan projek tersebut disiapkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program sentuhan kasih untayan budi di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sembulan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib. Datuk Haji Ji turut mengalu-alukan penglibatan sukarela pelajar dan mahasiswa bagi mendekati dan membantu kanak-kanak kurang upaya untuk belajar berdikari selain memahami kemampuan diri. Terdahulu berucap dalam majlis sama pengurusi program, Rastam Keladi berkata program tersebut membolehkan mahasiswa mempraktikkan teori yang dipelajari, meluaskan pengalaman selain pengamatan dan analisa lanjut. Turut hadir Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi Esa, pensyarah program pembangunan masyarakat Universiti Utara Malaysia Kampus Kota Kinabalu. Pembangunan rakyat dengan mentaliti kelas pertama perlu diutamakan dalam setiap peringkat organisasi ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan identiti tersendiri. Ciri-ciri mentaliti kelas pertama merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, proaktif, kekayaan moral, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan bersifat holistik. Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail bertitah kawalan perairan dan persempadanan negara perlu terus diperkasa dan diperketatkan bagi mengelak sebarang bentuk pencerobohan atau penyeludupan sekaligus memastikan keselamatan negara terus terjamin. Justru anggota keselamatan khususnya di persempadanan harus mempertingkatkan lagi kawalan dengan penuh berdisiplin, cekal dan berintegriti. Tuanku bertitah demikian sempena Majlis Berbuka Puasa dan penyampaian sumbangan ajuran Markas Wilayah Laut 2 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Pangkalan Operasi Hadapan Tun Azizan di Sandakan. Sebelum itu, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail merangkap Komander Regimen 504 Askar Wataniah turut berkenaan berangkat meninjau sendiri dan bertemu dengan anggota keselamatan di beberapa pulau sekitar daerah Sandakan. Lawatan meliputi Pulau Libaran, Pulau Bakongan Kecil, Pulau Pemaguan dan Pulau Berhala. Tuanku dan delegasi turut menghulurkan sumbangan kepada asnaf di Pulau Libaran dan Pulau Berhala serta barangan keperluan sekolah kepada murid-murid di SK Pulau Libaran. Sumbangan tersebut melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS serta badan-badan korporat. Sebanyak 33 masjid dan 44 surau di kawasan Lumadan Beaufort menerima sumbangan bagi mengimarahkan lagi masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Ruslan Muharram berkata sumbangan ini bertujuan untuk membantu memperbanyakkan lagi aktiviti dan mengimarahkan masjid atau surau sepanjang bulan Ramadan. Kita telah pun meraihkan pengurusi masjid dan surau di kawasan DUN 38 Ramadan bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan dalam program ini juga kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim untuk berbuka puasa bersama-sama mereka dan juga 100 orang asnaf yang kita telah pun raihkan pada petang ini. InsyaAllah kita akan usahakan lagi supaya kita setiap tahun memperbaiki kita punya silaturahim antara di kawasan kita semua. InsyaAllah kerjasama dengan MUIS dan juga JAHID dan semua agensi-agensi di bawah pejabat Menteri Tugas Khas. Kami akan terus bersama-sama berganding bahu dalam memastikan supaya apa juga program diadakan bukan sekadar
keagamaan ini, tapi insyaAllah kita terus bersama-sama untuk memastikan supaya perpaduan akan terus kita harapkan ataupun ukhuwah di kalangan sesama umat. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan di perkarangan Masjid Darul Ikhwan, Desa Lestari, Kampung Suasa di Beaufort. Turut berlangsung penyampaian bantuan kepada asnaf sekitar Lumadan, berbuka puasa serta solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih berjemaah. Satu perjanjian persefahaman antara Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan Institut Kemahiran Islam Malaysia Darul Rizwan IDRAR kini di peringkat fasa akhir sebelum dimeterai, melibatkan perwujudan Pusat Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET kepada para pelajar lepasan tahfiz di negeri ini. Inisiatif tersebut bakal menyerlahkan pelajar tahfiz di negeri ini dengan asas sistem pendidikan yang diiktiraf iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Rata-rata tahfiz di Malaysia ini tidak mempunyai kelulusan SPM. Jadi dengan adanya program pendidikan vokasional ataupun TVET, ini akan memberikan pendedahan pada mereka kursus-kursus teknikal, di samping memberi juga ruang pembelajaran SPM untuk memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Datuk Haji Sapawi menyatakan demikian dalam majlis Ihya Ramadan dan berbuka puasa bersama asnaf anjuran wanita usia di Kota Kinabalu. Menurutnya, ketika ini pembinaan di Kampung Marasinsim, Kota Marudu bagi pusat latihan tahfiz tersebut telah siap 70% dan dijangka beroperasi Julai tahun ini. Di Sabah terdapat lebih 40 pusat tahfiz direkodkan. Datuk Sapawi turut memberitahu usia juga bakal melaksanakan kerja-kerja naik taraf bangunan pejabatnya di sebulan bermula tahun ini. Seramai 77 golongan asnaf menerima sumbangan bakul makanan menerusi program Jelajah Ramadan RTM Sandakan. Jumlah tersebut sebagai simbolik kepada 77 masjid di seluruh negara yang terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program Jelajah Ramadan RTM selain sambutan ulang tahun RTM ke-77 menjelang 1 April depan. Terima kasih kepada Datuk dan Jelajah bersama RTM, Datuk Japari bersama rombongannya di atas bakul makanan yang diberi kepada semua penduduk yang terpilih. Terima kasih pada YB Japari dengan RTM kerana sudi datang di Masjid Gumgum Batu 16 kerana bagi sumbangan makanan dengan bantuanlah. Terima kasih kepada RTM yang menyumbang, YB Jafari William yang menyumbangkan bakul makanan pada Masjid Batu 16 Gumgum. Semoga bulan yang mulia ini mendapat berkah kita semua. InsyaAllah mungkin kita akan menambah baik lagi, mungkin kita akan menambah beberapa kampung lagi insyaAllah tahun hadapan. Jelajah Ramadan ni mungkin kita akan menambahkan lagi beberapa NGO. Alhamdulillah nampaknya apa yang telah kita rancangkan telah pun dilaksanakan dengan jayanya menerusi Jelajah Ramadan pada kali ini. Kita juga telah pun menyampaikan amanah yang diberikan oleh rakan-rakan strategik. Saya dan Jurujutan Kuasa Masjid Darul Aman sebenarnya tidak bermimpi yang kita terpilih di kalangan 77 masjid di Malaysia ini. Perasaan memang kita amat gembira lah. Terima kasih saya ucapkan kepada RTM Sabah kerana memilih masjid kami, Masjid Wasatia Batu Sapi yang kiranya pertama kali didatangi oleh RTM Sabah untuk program Ramadan, Jelajah Ramadan. Jadi saya berharap program seperti ini dari RTM dapat diteruskan. Antara pengisian adalah penyampaian barangan keperluan kepada masjid, gotong royong penyediaan 500 bungkus bubur kacang untuk diagihkan, tazkirah Ramadan dan majlis berbuka puasa. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Terus sahaja bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri untuk lebih banyak berita dalam negeri selepas ini. Silakan Nurul. Terima kasih Niel Salan atas perkembangan itu.